Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita insya-Allah. Seperti biasa kita mulakan dengan asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali hakku Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zu kuwatin, zu hurmatin, zu makanah Zu izin, zu fadlin, muta' muti' Qadamu sidkin rahmah bushra Ghaus raisun ghiyath ni'matullah Hadiyatullah urwatu saqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi Saifullahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Jadi pada malam ini
InsyaAllah saya tidak keseorangan. Saya akan bersama dengan DJ Pian. Tetapi malam ni beliau bukan mewakili Radio IKIM, tetapi bukan saja mewakili Radio IKIM, tetapi Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief Malaysia. Okay, so jom kita jemput DJ Pian untuk masuk. Okay. Tak ada lagi nampaknya. Okay. Nampaknya tak ada lagi. Okay, kita minta DJ Pian untuk masuk daripada Islamic Relief Malaysia. Mana ni? Tadi. Okay, sudah. Okay, mohon masuk. Ini dia baru komen saja, tetapi tidak ada permintaan untuk masuk. Cik Marzuki, ini bahasa apa dah? Ini bahasa apa nama? Okay. So, tak ada lagi nampaknya. Tak ada lagi, kita masih menunggu. Islamic ada ni, tapi kita mohon apa nama? Request untuk minta masuk. Salam daripada Riau. Alhamdulillah, terima kasih. Shimanok, alhamdulillah. Salam dari Singapura. Barulah dia mohon masuk. Okay, insyaAllah. DJ Pian, insyaAllah. Dari Sydney, alhamdulillah, daripada mana saja anda berada, saya mengucapkan selamat malam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, okey tak Ustaz? Assalamualaikum, khabari? Waras, alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Dengar? Okey, jelas suara saya? Ini putus-putus. Suara Ustaz okey, tu risau pula kita kat itulah putus-putus suaranya. Walah. Dengar? Saya dengar jelas. Alhamdulillah. Okeylah kalau macam tu, kalau Ustaz dengar jelas, alhamdulillah. Terima kasihlah Ustaz Muhammad Abdullah Alamin yang digerami ada tak Ustaz? Okeylah. Masya-Allah, sahabat-sahabat Nur Citizen. Kita bukan saja maknanya disaksikan atau ditonton daripada Malaysia, tapi ada Indonesia tadi. Ada daripada Singapura, ada daripada California pun ada. Daripada ada Florida. Alhamdulillah. Dan mungkin ada tempat-tempat lain nanti, kan. So maknanya dengan dunia yang tidak terbatas ni kita dapat berkongsikan, maksudnya maknanya kuliah kita pada malam ini. Okey, malam ini insya-Allah DJ Pian kita mewakili Islamic Relief Malaysia. So mungkin boleh kongsikan dengan para Nurtizen sekalian, apakah yang maknanya program yang dibuat Islamic Relief Malaysia, insya-Allah. Okey, silakan. Hari ni saya jadi DJ pula. Tak boleh, tak nak. Mana boleh. Kita memang kerja hakiki saya tukang tanya pada Ustaz. Ustaz lah jawab semua. Tapi pertamanya terima kasih banyak Ustaz Muhammad Abdullah Amin sudi memenuhi undangan Islamic Relief Malaysia, sebuah NGO antarabangsa, alhamdulillah, yang salah satu cawangannya adalah di Malaysia, yang kita cuba untuk berkhidmat membantu umat dalam negara dan juga di luar negara, insya-Allah. Dan untuk kempen Ramadan bersama-sama ni, alhamdulillah Ustaz, berkat doa Ustaz juga. Baru ni kan berapa kali juga kita on air sama-sama kan. Nama kempen tu, alhamdulillah kita dah tutup dan dah mencapai ataupun mencecah matlamat yang kita target lah, malah melebihi target sumbangan daripada rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, alhamdulillah, untuk kempen Ramadan bersama-sama. Jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak Nurtizen khususnya dan juga para dermawan. Kita sebut Nurtizen ni Ustaz kan sekarang ni. Dan kiranya dan alhamdulillah kita belajar banyak lah, sebab daripada para asatizah, Ustaz Amin sendiri yang berkongsikan kata-kata semangat bila Ustaz on air tu dengan Datuk Fadilah Kamsah, dengan Amy Search, amboi tak agak-agak dia bertamu kan. Jadi kat situ kami belajar untuk jadi macam dekat Islamic Relief Malaysia pun, ikon Islamic Relief Malaysia ada Saujana, ada Diana Amir, Irma Hasmi, Elfaiza Ulhaq yang rajin tiap malam online ni sebab nak kutip sumbangan. Lepas tu ada Irma Hasmi dan suaminya, Diana Amir dan suaminya, dan Dr. Aiza dan ramai lagi lah yang turut membantu. Jadi
kempen Ramadan bersama-sama. Alhamdulillah tahun ni kita ucap penghargaan lah pada semua para penyumbang Islamic Relief Malaysia. Kita doakan semoga sumbangan tu dapat sampai kepada para penerima manfaat Islamic Relief Malaysia. Cuma hari ni Ustaz, kita ada soalan yang pihak admin dah sediakan sebab tajuk pun menarik. Macam mana nak jadi baik, kan? Jadi good, better and best ataupun best kan untuk Ramadan kali ni. Cuma Ustaz mungkin yang first ni sebab ada orang dengar dia kata Ustaz duk cerita tentang strong character. Ustaz boleh tak cerita sikit apa ciri-ciri orang yang strong character tu Ustaz? Okey, terima kasih kepada JPN Sidang Nurtizen rahmatullah sekalian. Oh, ada yang kata picture saya tak berapa okey. Line saya sini clear. Jadi mungkin kita boleh check pada kawan-kawan kita yang lain. Maknanya adakah sebab line saya di Japan tengok saya okey tak? Ke agak blur juga? Handsome. Oh! bagi bunyi sikit. Jangan Ustaz, mabur nanti, mabur bunyi burung. Bunyi burung, okey, so jadi alhamdulillah. So maknanya kita cerita mengenai strong character ya. Okey, so jadi apabila kita cerita mengenai strong character, okey, macam kalau saya dalam forensik insan, kita tak ajar untuk orang jadi orang lain. Sebab orang ni dia ada strong character mengikut cara dia sendiri so maknanya okey, saya nak kongsi pada hari ni, okey, nanti mungkin sidang Nurtizen sekalian dan sidang maknanya penonton dan rahmatullah sekalian saya nak cerita satu bab saja iaitu mengenai emosi kita Jadi strong character ni boleh kita strongkan dengan berbagai-bagai cara. Nanti kalau besok dah lepas PKP ni boleh ikuti forensik insan kita. Tapi saya nak cerita mengenai emosi dulu So jadi maknanya emosi kita ni boleh dibahagikan kepada 4 warna Ini tak ada kena-mengena dengan color brain ke apa, ini emosi Mana ada juga kadang-kadang orang ada istilah yang sama, tapi maknanya base dia kita daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia maknanya menyusun benda-benda tentang kemanusiaan dan sebagainya. So jadi mana saya susun dan beri nafas baru balik untuk mudah difahami dan kita buatkan tools dia. Okey. So jadi karakter manusia ni dia ada 4 warna dia. 4 warna dia. Maknanya yang pertama kita panggil warna merah. Orang warna merah ni biasanya orang yang nak cepat-cepat, orang yang kalau nak sekarang je kan. Orang merah ni orang yang kalau orang bagi tahu masalah pada dia takkan anggap masalah itu sebagai luah perasaan. Dia akan anggap macam, oh ini masalah ni, ini mungkin diselesaikan. Jadi kalau suami kita orang jenis emosi merah, kita nak manja-manja, nak cerita macam manja-manja, nak meluah-meluah perasaan. Abang. Dia takkan dapat. Sebab pada dia, okey, ini masalah, ini perlu diselesaikan. Wow. Itu namanya orang emosi merah. Okey. Kemudian sebab emosi merah, kita panggil emosi biru. Orang emosi biru ni orangnya lebih santai. Okey, orang lebih santai. Orang emosi biru orang yang maknanya dia lebih santai, kemudian mulut manis, suka bagi pengiktirafan, kan? Maknanya itu karakter orang yang emosi biru. Okey. Kemudian kita ada emosi hijau kita panggil. Orang emosi hijau ni adalah orang yang emosi dia macam people oriented. Dia akan fikir bagi pihak orang. Dia fikir orang dan fikir bagi pihak orang. Dia akan fikir dulu, orang ni terasa ke tak? Orang ni terasa ke tak? Orang ni kalau aku cakap ni agaknya dia ni. Itu maknanya apa nama emosi. Dia tengok orang. Hijau. Cuaca semasa. Cuaca semasa. Okay. So jadi dan emosi kuning. Emosi kuning ni biasanya orang detail. Detail. Maknanya kalau anda kata nak beli barang, dia akan masuk satu kedai, keluar, masuk satu kedai, keluar. Lepas 1 jam, balik kedai pertama. Maksudnya emosi kuning. Okay, maknanya detail orangnya. So 4 emosi ini dia tak sama. 4 emosi ini dia tak sama. Contoh okay, orang emosi merah. Okay, orang emosi merah, kalau dia naik lift, dia akan masuk dan dia akan cepat-cepat tekan pintu tutup. Orang biru Sebab naik lift adalah tempat bersosial. Hai, come on. Masuk. Orang biru. Masuk lagi, ramai lagi. Muat lagi. 2 orang, 3 orang. Orang emosi hijau,
dia akan yang akan tekan button open tu. Ada lagi tak? Ada lagi tak maksud orang emosi hijau? Orang emosi kuning, ya emosi kuning ada komen SOP tinggi. Emosi kuning dia masuk lift, dia akan tengok, oh lift ni 500 kilogram, sini ada 8 orang, mungkin dia tak akan masuk. Kan? Okey. Sudut arahan. Orang emosi merah datang satu arahan adalah satu benda yang boleh diubah. Macam arahan dia ke? Sebab tu kalau kita tengok dalam PKP ni, ada orang memang maknanya dapat suruh perintah duduk, dia tak boleh duduk. Itu biasanya emosi. Bergudul orang Jawa kata kan. Emosi adalah emosi merah. Okey? Orang emosi biru, arahan hanya makluman pada dia. Arahan jalan, duduk rumah, okey. Arahan adalah makluman bagi dia. Okey. Orang emosi hijau, arahan adalah harapan. Nanti kalau tak keluar nanti macam mana, nanti kalau orang marah macam mana, dan orang sebut macam mana, kan? Orang emosi kuning saja arahan adalah arahan. So maksudnya mana kuning dia apa nama dia skema. Skema kan? Okey. So jadi bila kita sebut sebagai strong character, biasanya orang kadang-kadang dia mengajak orang untuk jadi strong character, dia mengajak orang jadi macam diri dia sendiri ataupun jadi macam orang lain. Macam okey, kau strong character, kau mesti kuat, kau mesti lupakan, kau mesti sabar. Orang tak sama. Jadi bila kita sebut strong character, contoh macam dalam membuat kebajikan, maksudnya Islam Era Malaysia. Okey, DJ Pian pernah tak jumpa ya? Okey, orang merah ni kalau benda kebajikan dia suka memang mencabar. Macam pergi Pasim, jom. Dia dah siap dah Ustaz. Orang baru nak beli tiket dia dah siap dah. Orang merah. Okay. Merah. Semangat. Orang biru, benda-benda kebajikan ni adalah benda yang ramai-ramai. Gotong royong, ramai-ramai, dia suka. Ramai-ramai. Orang kuning, benda kebajikan ni benda yang kesian orang kuning. Sorry. Orang hijau. Orang hijau adalah kesian. Dia tengok orang lah. Ya, tengok orang. Orang kuning, buat kebajikan pun kena ada SOP. Ini akaunnya mana? Ini orang bagi ni mana? Apa nama, kita punya pengurusannya macam mana? Maksudnya, kadang-kadang dengan warna emosi ni pun tak sama tau. Sebenarnya sebab itu orang ada kekuatan masing-masing. Kan? Contoh kata untuk PR. Untuk PR orang biru sangat bagus. Orang biru ni dia bagi orang PR sangat bagus. Untuk buat SOP, perjalanan, menyusun, maksudnya apa nama kita punya benda kebajikan, orang kuning sangat bagus. Kan? Kalau untuk survey tempat baru, orang merah sangat bagus. Survey tempat baru. Kalau untuk survey tempat baru, orang merah bagus. Cuba bayangkan, orang yang emosi hijau, kita suruh dia, come on, kau kena berani tau, kau kena strong character, kita nak ajak dia jadi orang merah. Orang hijau memang susah. Sebenarnya sebab tu strong character ni adalah berdasarkan diri kita. Dan di mana kita duduk di tempat kita masing-masing. Sebab tu mengenal diri sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau dalam forensik insan, saya akan ajar untuk kita mengenal diri, menjadi strong character dengan emosi kita sendiri. Emosi inborn kita sendiri. Inborn okey. Sekarang ni agak-agak DJ Pian. DJ Pian agak-agak apa emosi dia kebiasaannya. Saya tak rasa DJ Pian orang merah. Betul? Tak. Susah. Ada yang tulis. Bahasa Jawa dia kata kalau orang merah ni ngotot. Bahasa Jawa, ngotot. Tak nak dengar. Ngotot tak apa? Dia macam degil. Okay. Saya tak rasa mungkin saya tak rasa DJ Pian orang kuning. Serius Ais skema lah Ustaz. Skema? Kuning campur hijau. Kuning dengan hijau ni tak? Kuning hijau. Ya. Dia lebih makna campuran antara hijau dengan kuning. Maknanya macam perasan. Strong character tu kadang-kadang ada campuran antara warna. So jadi mana DJ Pian dengan orang hijau ke kuning tu sendiri ada kekuatan sendiri. Jadi kalau kita mengukur orang macam diri kita, katakanlah kita nak strong character, kita nak jadi orang merah akan nak bawa semua orang jadi orang merah. Maka tak boleh. Dia takkan jadi macam itu. Maknanya kita kena Ustaz. Ada yang kata dalam Ustaz cakap tadi kan,
Habis tu agaknya ni sebab Nurtizen kan, dia nampak nur je semua tahu. Dia kata habis tu yang budak-budak dia kata mak kau hijau tu. Itu adakah itu satu doa mak kau adalah seorang yang baik. Macam tu Ustaz. itu tak ada kena mengena. Okay, Oh tak ada kena-mengena lah. Okey lah. Mungkin sahabat-sahabat kita pun boleh tulis juga. Anda rasa, korang rasa korang ni karakter colour apa? Tulis kat situ. Korang nama-nama korang, lepas tu tulis colour apa, agaknya ikut apa yang Ustaz Amin sebut tadilah, ikut karakter. Oh. Nanti boleh mungkin nanti boleh dan kita nak nasihat orang pun tak sama tau. Nasihat orang pun tak sama. InsyaAllah. Orang merah kalau dia tanya kita pandangan, sebenarnya dia dah ada pandangan dia sendiri je. Dia tanya pandangan kita hanya sebagai untuk maknanya mengiyakan je. Itu orang merah. Dia dah ada jawapan dah untuk soalan dia. Dia dah jawapan dah sebenarnya. Dia cuma nak cari macam orang merah. Orang merah kalau tanya sebenarnya dia dah jawapan dah. Orang kuning tanya pendapat kita, cari alternatif. Orang hijau tanya pandangan kita adalah dengan nak cari apa perasaan awak. Agak-agak awak tengok benda ni okey tak okey. Orang biru tanya pandangan kita, nak cari sokongan. Betul kan? Betul. Saya dah cakap lah betul. Orang biru. Jadi kita nak nasihat orang ataupun kita timbang nasihat, itu pun berbeza juga. Sebenarnya. Maknanya kita kena kenal orang tu dulu dan kita pun kena kenal kita. Boleh tak kalau macam kita contoh kita hijau, macam kesian kat orang. Orang yang depan kita ni macam merah. Agak-agak masuk tak Ustaz? Okey, kadang-kadang kita ni ada orang yang kita sensitif, kita tak boleh masuk. Itu kadang-kadang kenapa okay, kita A dengan B tak boleh nak ngam. Dengan B tak boleh nak ngam. Tapi A boleh ngam dekat C dan B juga boleh ngam dekat C. Maksudnya A sensitif dengan orang, katakan A tu orang biru, dia sensitif dengan orang merah. Dia memang tak boleh ngam orang merah. Tapi dia berdua ni boleh ngam orang hijau. So itu kadang-kadang menariknya tu kan. Maksudnya ada kita kita tak boleh ngam orang biru, ada kita tak boleh ngam orang hijau, kita tak boleh ngam kuning. Terlalu SOP pening lah kan. Itu jadi maknanya itu yang orang tak sama. Jadi apabila kita bicara mengenai strong character, kita kena kenal diri kita dulu, warnanya apa, kebiasaan inborn, kebiasaannya apa warna kita. Barulah kita boleh bangunkan kekuatan diri kita mengikut maknanya apa yang Allah jadikan kita tu. Ada juga yang tanya ni, menarik juga tanya, boleh tak kita macam sesumpah? Sesumpah orang Jawa panggil apa? Lupa. Cicak kobing, ditukar-tukar warna Ustaz. Ikut situasi. Sebenarnya apabila kita faham tentang emosi, warna emosi ni, kita diajar untuk sesuaikan diri kita dengan warna situasi. Contoh. Okey. DJPN contoh Okey. Menasihati anak. Okey. Situasi menasihati anak, warnanya apa? Menasihati anak. Biru ataupun hijau. Hijau kan? Hijau macam kesian gitu kan. Kesian kan? Tapi orang yang merah, dia nasihat orang pun dengan cara merah tau. Kan? Jadi maknanya, apabila kita tahu benda ni, kita belajar untuk kita belajar mengenai kefahaman. Menasihati ni adalah emosi hijau. So kita belajar untuk jadi hijau. Itu yang disebut sebagai kematangan emosi ataupun dipanggil emotional intelligence. Kematangan emosi atau kecerdikan emosi. Okey, contoh DJ Pian. Contoh kalau kita pergi shopping biasanya apa emosi dia? Situasi warna apa? Situasi warna-warni Ustaz. Orang perempuan saya tahu. Macam saya cakap lah, dia sekali masuk tu dia akan semua lorong dia masuk kuning. Okey. Tak. Shopping ni biru. Biru lah, ada kenapa? Kuning sikit. Sebab biru kan santai, shopping kan santai. Dan kena ada kuning, Kuning kena ada kira-kira juga.
Kalau terlalu biru, tak berkira-kira, kan? Tapi di tepian kan, ada orang yang bershopping dengan isteri, dia bawa warna merah. Maknanya tak sesuai lah. Awak ni cepatlah, ni mahal ni, apa ni cepatlah. Kan tak sesuai. Selepas kita tahu warna kita, kita kena matchingkan, belajar untuk mana situasi itu apa warna dia, belajar untuk paparkan warna. InsyaAllah, Masya Allah. Itu memang nanti lepas PKP, tuan-tuan dan puan-puan, nurtizen, memang kena cari Ustaz Amin. Nak bagi faham betul karakter warna, pasangan kita, warna apa, campur jadi apa. Kan Ustaz kan? InsyaAllah itu satu, apa tu kiranya kita kena teliti lebih lagi lah untuk mengenal diri. Bagus juga. Cuma, boleh tak Ustaz, kalau kita nak sinonimkan dengan Ramadan lah. Ramadan dah di ujung. Lepas tu tambah lagi dengan PKP, tak boleh keluar rumah, nak raya raya tak boleh keluar rumah, tak boleh berentas negeri dan sebagainya, macam-macam kan. Macam mana pula kita nak kaitkan orang dengan karakter yang macam-macam ni dan perangai mereka di hujung Ramadan dan di awal Syawal? Ada tak mungkin yang membezakan dan mana karakter yang sepatutnya ada untuk hujung Ramadan, Ustaz? Okey, dalam Ramadan Ramadan di sendiri, warna Ramadan tu sendiri kuning. Kuning maknanya taat, okey, sahur, apa semua kan, kuning. Dan hijau. Maknanya disuruh kita bersedekah, disuruh kita ni, maknanya nature untuk Ramadan adalah kuning dan juga hijau. Okey. Ramadan tak jadi merah kan? Tak jadi merah. Merah kena ikat. Nanti kena ikat nanti kalau merah. So jadi biasanya orang yang emosi merah, bulan Ramadan pun kalau tak jaga dia akan jadi merah juga. Sedangkan kita kena belajar untuk kuning. Kuning tu makna SOP, struktur, taat, kena ada sunat dia apa, wajib dia ada apa macam itu, kan? Sebenarnya Ramadan tu dia kuning ke hijau. Sebenarnya jadi kita kena belajarlah untuk kuning. Maksudnya kuning ni maknanya kena taat, untuk ikut hukum, tu kuning. Kan? Tapi kalau orang biru, okey, apa nama, ini makruh ya? Okey. Dia tak ni. Tapi buat juga. Tapi buat juga. Alah. Faham. So sepatutnya macam mana Ustaz? Kita kuning itulah karakter yang terbaik untuk Ramadan, kita taat, kita ikut baik insya-Allah. Okey. Dan adakah apa juga ada yang tanya, saya ni Zubaidah Mak Isa tanya, saya ni minat warna merah atau warna yang garang-garang? Dia minat. Jadi adakah itu bermakna saya ini orang merah? Tidak semestinya. Macam minat pada warna tu tidak melambangkan emosi kita. Tak semestinya. Jadi maknanya dia boleh nampak daripada apa yang kita paparkan. Kan? Itu yang menarik lah. Masya-Allah kan. Okey, masya-Allah. Sebab tu kita cerita, kita kan kat ujung Ramadan. Jadi ada orang yang dia mungkin ada rasa dia sedih, terkenang-kenang Ramadan dulu lagi best lah. Jadi dia suka banding-banding kan, mana yang lebih baik, mana yang lebih ni. Kadang-kadang kita lupa yang ada tempat orang lain nak makan buka puasa pun tak ada, sahurnya pun tak cukup. Jadi kat situ. Itu warna apa? Itu warna apa tu? Agak hijau. Yes. Saya lulus. lulus. Maknanya diajak untuk kita kenalkan orang susah, macam orang miskin tak ada makanan, so kita bersyukurlah. Itu hijau. Tapi adakah hijau itu boleh jadi pada mulut saja? Dia cakap, aduh kesiannya dia ni hijau. Tapi hatinya biru macam whatever. Macam tu kan? Boleh tak jadi macam tu Ustaz? Mulut hijau, hati biru. Boleh juga. Jadi kadang-kadang macam orang berpura-pura tu, maksudnya dia ada emosi dia, tapi sama ada dia belajar untuk macam tu, ada juga dia belajar by heart yang susah juga tau. Katakan dia merah nak jadi kuning, susah tau. Kan? Orang yang paling banyak langgar lampu merah adalah orang merah. Orang merah paling banyak langgar lampu merah. Okey. Orang biru, orang lain langgar, baru dia langgar. Boleh langgar. Boleh langgar. Okey. Nasib tak ada lampu isyarat warna biru. Orang hijau sangat jarang, kalau terpaksa saja akan langgar lampu merah. Okey. Orang kuning, orang yang takkan langgar lampu merah. Orang kuning taat. Maksudnya SOP, jangan sangat.
Jadi maksudnya, Oh. jadi maksudnya balik pada apa soalan tu, kadang-kadang kata satu orang tu orang merah, tapi dia belajar hard way, belajar untuk jadi kuning. Oh, tunggu lampu merahan walaupun tak ada orang, tapi dia kata seksa lah, tapi dia belajar. Jadi maknanya sama ada belajar ataupun kadang-kadang boleh jadi orang berpura-pura bersama juga. Dia kata tadi mulut cakap lain, hati cakap lain. Sebenarnya dia memaparkan emosi lain, tapi emosi hati dia lain. Kan. Oh, so maknanya dia boleh jadi macam tu juga. Tu yang kita ingat rasanya ada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dikatakan apa yang keluar dari lisan itu adalah apa dizahirkan dari apa yang ada dalam hati, Ustaz. Maknanya apa yang mulut kita duk kata-kata tu datang dari hati kita. Macam mana, Ustaz? Itu sebenarnya Sayyidina Umar adalah orang yang beremosi merah. Dia garang kan. Emosi merah. Tegas. Sebab tu dia kata apa yang dalam kat luar. Aku tak suka aku cakap, aku dengar. Kan dia cakap, aku tak puas hati, aku cakap je. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Osman ni emosi dia hijau. Dia takkan cakap, dia akan cakap berlapik, kan? Okey, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang beremosi biru. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang tenang, relax, kan? Maksudnya waktu Rasulullah SAW wafat, kan semua orang panik kan? Termasuk Sayyidina Umar kata sampai siapa cakap Nabi wafat aku akan pancung Sayyidina Umar. Kan Abu Bakar yang sebut kalau Nabi dah wafat, kan maksudnya kalau kita menyembah Allah, Allah takkan wafat. Kan kalau kita menyembah Muhammad akan wafat. So maknanya tenanglah. Sayyidina Abu Bakar adalah orang beremosi biru. Sayyidina Abu Bakar santai. Dia relax, dia tak cepat melata, tenang orang dia. Okey. Sayyidina Ali orang yang beremosi kuning. Ali tu orang yang detail namanya, detail. Masya Allah, lengkap ni. Jadi empat sahabat tu kalau kita tengok dia punya sejarah dia melambangkan 4 warna. Okey, jom. Sekarang ni cuba Nurtizen sekalian cuba bayangkan kan, kawan kita dalam ramai kawan kita yang bila kalau kita nak share something, sesuatu, siapa yang adakah mereka yang berwarna biru ni yang paling baik jadi kawan, Ustaz? Sebab dia macam dia dengar aku ni ada masalah, lepas tu aku tak ada duit, macam dia, adakah orang biru ni sesuai jadi kawan, Ustaz? Sebab dia sempoi. Okey, untuk berkongsi masalah, orang biru dengan orang hijau sangat bagus. Maknanya untuk luah perasaan. Okay. Alah. Orang merah ni, kita nak luah perasaan. Orang merah ni, apabila datang pada dia satu orang meluah perasaan, bagi dia bukan luah perasaan tu. Okey, ni masalah, apa nak selesaikan? Sebab itu solusi. Ya. Kalau suami kita orang merah, kita nak luah perasaan, dia tak akan jadi luah perasaan. Dia akan jadi bergaduh. Sebab okey, apa nak buat sekarang? Okey. Orang kuning bagus untuk bagi step by step. Okey, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Okey. Faham. Okey. Tu nampak tak banyak panduan kita dapat malam ni daripada Ustaz Amin tentang forensik insan, macam mana nak bina strong character. Maknanya kalau kita ada yang kata saya ni purple, merah campur biru, saya tak pasti lagi. Saya ni biru, kuning campur hijau macam tu. Jadi dia tak pasti warna karakter dia tu, Ustaz. Adakah masih belum terlambat kita nak kenali karakter kita? Tak ada terlambat. Nanti kalau besok dah okey, saya dapat kursus forensik insan, boleh hadiri. Kita akan ada set soalan, ada panggil psikometrik untuk congkil, untuk bantu mengenal kita ni warna apa. Okey, ada yang bertanya ni, kadang-kadang saya jadi merah, kadang-kadang saya jadi biru, kadang-kadang saya jadi kuning. Okey. Yang kadang-kadang ni kita panggil selectively dan frequently. Selectively dan frequently tak kira. Contoh, dia orang merah, tapi dengan anak dia jadi hijau. Maknanya kadang-kadang selectively dia jadi hijau. Maknanya yang selectively tu tak dikira sebagai warna asal kita. Yang warna asal ni keseluruhan overall hidup kita tu apa yang kita bawa warna tu. Itu biasa. Okey. Baik, Ustaz. Okey dah. Itulah macam-macam warna. Ada yang kata saya warna-warni lah apa semua kan. Relax. Nanti bila Ustaz buat kursus ya, kita join ya. Baik. Apa nama, malam ni kita pun nak cerita juga sebab tadi kan macam mana nak jadi level-level naik ataupun upgrade daripada baik jadi lebih baik dan jadi terbaik. Ustaz, biasa tak dengar orang jauh kan dia ada kalau pagi raya kan ada badanan. Ada tak istilah dia? Dengar tak? Terputus sekejap. Aku keluar jauh je terus tak dengar. Okay. Badanan. Biasa tak dengar?
Badanan. Okey. Okay dah. Dia kan Okay, alah yang dah. biasa pagi raya kan kalau apa suami isteri salam, waktu lepas tu dia bermaafan, dia bisik-bisik macam tu kan. Lepas tu tak tahulah apa dia sebut kan, tapi yang penting dia minta maaf. Tapi sekarang ni dalam PKP kita tak boleh nak buat semua tu. Orang kita kalau berjumpa nak berpeluk salam kan, cium tangan semua. Ustaz rasa apa cara yang terbaik yang kita boleh teruskan kemeriahan raya tapi tetap rasa, maknanya tak adalah emosional sangat, Ustaz. Macam mana Ustaz? Tapi tak boleh nak bersentuh-sentuh semua ni. Kena penjarakan sosial. Pandangan Ustaz? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan teknologi kan sekarang ni sebenarnya merapatkan kita walaupun kita jauh. Contoh pada malam ini kan di JPN kita ada yang melihat daripada Florida, ada yang melihat daripada Sydney, ada yang melihat daripada Indonesia, daripada Singapura. Maksudnya maknanya benda tu dapat dirapatkan. Maknanya macam ni kan. Di JPN ada dekat rumah di JPN, saya ada dekat rumah saya. Maksudnya kita semua dekat rumah masing-masing, tapi sebenarnya kita rapat. Kita boleh bercakap-cakap ni, kita boleh berbual ni. Maksudnya sebenarnya tak semestinya kita sekarang kebetulan PKP semua kita kena faham. Maknanya kita hormat undang-undang, hormat diri kita, hormat keadaan kan. Takut kita pembawa tak perasan. Mak kita dah berumur. Jadi Texas susah, orang Texas pun ada. Texas. Daripada Texas pun ada Masya-Allah. Masya-Allah, peminat Ustaz Amin bukan calang-calang orang dari Antartika, Alaska, Texas. Sambung Ustaz. Okey. Jadi mana gunakan teknologi sebaik-baiknya untuk WhatsApp ada kan, maknanya video call ada kan. So maksudnya takut kita niat bagus, kita nak ziarah tapi takut memberi kemudaratan. So maksudnya kemudaratan ni memang kena elakkan sebab kita tak tahu. Kita mungkin sebab muda lagi, kita pembawa, kita tak rasa apa-apa. Tapi mak kita yang dah berumur, dia mudah dicangkiti. So maksudnya kita boleh buat live je dengan mak, dengan cucu dan sebagainya kan. Jadi tak perlu nak siaran. InsyaAllah boleh cuba gunakan lah. Boleh test-test sekarang. Malam ni dah boleh test-test line dah. Tengok apa tu line-nya okey ke tidak, nak call nanti kan. Macam mana agaknya tengok ni ada yang tulis ni. Badanan Patang Pulau Mawon Seng Kata Singapura. Itu yang kadang-kadang kita terfikir apa benda lah mak abah aku cakapnya. Diorang je faham. Kita anak-anak tengok je lah dari belakang. Itu cara orang Jawa lah. Ustaz tak ada? Ustaz cakap English dengan orang rumah. Please forgive me my dear. Okay. Ustaz biasa buat macam mana? Dia kadang-kadang tak mampu bercakap, kita pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Ya ke Ustaz? Agak-agak siapa lah nangis dulu Ustaz dengan orang rumah ni kan? Okey. Ya Allah, keluar macam-macam. Ustaz dah moreh belum? Apa dia? Dah moreh? Belum lagi, lepas ni. Biasanya lepas kuliah ni saya akan moreh. Moreh. Patutlah setiap kali on air nampak kurus. Untunglah. Kita dah cerita tentang karakter. Kita yakin sahabat-sahabat kita semua dah kenal karakter masing-masing, insya-Allah. Tambah-tambah lagi kita nak kukuh, tabah, sabar untuk PKP ni. Ada yang tak dapat balik kampung dan sebagainya. Ada yang kena U-turn, polis tak bagi balik. Kan? Jadi make sure lah masing-masing ada alasan yang kuat lah kalau nak balik. Cuma satu, kita nak cerita tentang dalam kita fikir baik, lebih baik, terbaik. Ada orang dia susah nak capai ataupun susah nak senang macam kita lah sebenarnya. Kan serba-serbi, makan ada, minum cukup semua macam kat Palestin, Syria. Hari-hari duk dengar apa tu orang bertembak, bom dan sebagainya. Tapi baru ni duk tengok Habib Ali share cerita kata Imam Masjidil Aqsa tanya Ustaz Amin ni ya. Masya-Allah, tu dahsyat tu. Maknanya nak kata walaupun jauh berapa 7,000 batu Ustaz tapi orang ingat kat Ustaz, masya-Allah. Itulah macam mana kita nak dalam kita senang ni kita nak ingat pada orang yang susah daripada kita. Ustaz ajar sikit. Itu kena explore emosi hijau. Orang yang tak ada emosi hijau susah untuk mengenangkan kesusahan orang lain. Contoh macam
macam contoh macam emosi hijau, siapa yang emosi hijau naturally dia akan boleh refleksi, dia akan boleh macam kesian orang ni kan, naturally. Kalau orang yang tidak ada emosi hijau ataupun maknanya hijau tu tak banyak, dia kena belajar untuk itu. Untuk belajar untuk mengenangkan kan. Saya pernah kan satu hari buat forensik saya, dia jaga mak dia. Dia bagus alhamdulillah, dia orang merah, jaga mak dia. Tapi sebab orang merah memang mulut straightforward, tapi tak apa saya nak jaga macam itu kan. Tapi dia kata tapi saya selalu bergaduh bertekak dengan mak saya. Dia ni mak dia warna merah, dia merah juga. Betul bertekak. Tapi duduk serasi, duduk dengan mak dia tu. Okey. Jadi waktu kakak dikongsikan dengan saya, jadi ada orang-orang lain sekeliling tu, semua orang hijau, ada 3-4 orang warna hijau tau. So orang hijau ni pun bagi Dah macam nasihat. Incredible Hulk dah semua orang hijau. Orang emosi hijau ni, dia bagi nasihat kakak ni. Dia kata, alah Merah. kak, cubalah kenangkan. Mak tu dulu kecil-kecil jaga kita lah apa semua. Saya perhati je situasi tu. Nasihat itu tak masuk pun ke hati dia pun. Jadi saya buat kesimpulan, saya kata, kak, saya tanya ikhlas, saya kata, nasihat tadi kan suruh kenangkan zaman waktu dulu lah apa semua, waktu kita kecil-kecil. Sebenarnya masuk tak ke hati akak? Saya tanya ikhlas. Dia tak masuk tak sebenarnya. Sebab Sebab boleh jadi macam tu? Ya, sebab dia emosi merah. So nak nasihat emosi merah ni kena dengan apa? Dengan tanzir. Contoh macam katakan contoh, kita tak ada cakap, cuba kenangkan mak kita dulu jaga kita apa semua. Orang emosi merah dia susah nak kenang macam itu. Tapi kita cakap okey, jaga mak, nanti kau akan dapat, maknanya akan dapat ni, kau akan berkat hidup, kau akan dapat pahala. Itu orang merah suka. Maknanya jawapan yang segera. Kau jaga mak ni, kau jaga babi, kau sabar sikit, nanti akan murah rezeki kau. Maknanya nasihat orang pun berbeza. So jadi maknanya dalam kita akhir raya ni, orang yang boleh mengenang kesalahan apa semua, naturally ada orang hijau. So kalau siapa-siapa yang depan saya ni maknanya emosi hijau dia tu kurang, explore. Mereka kena belajar macam mana untuk mengenang tu. Untuk mengenang waktu tu orang susah, orang tua. Sebab tu DJ Pilihan pernah jumpa tak orang yang memang macam kita pakai hati kering macam tak kau ni tak ada kesian, tak ada perasaan langsung dekat orang. Ada kan? Ada. Maksudnya itulah. Ya. Dan kalau kita cakap dengan dia benda kesian-kesian pun dia kata apa hal nak kesian kat dia? Dia marah lagi kita. Lah pula. Maknanya habis orang macam ni nak macam mana kita nak kawan dia? Tapi ada orang dia faham dia, alah memang mak kau macam tu, dia hati kering, dia tak kisahnya. Ada orang dia dah sama ada dia pasrah ataupun macam dah tak kuasa, biarlah dia. Tak kuasa. So itu biru ke apa tu? Mana? Yang tak kuasa. Yang jenis tak kuasa, biarlah dia. Biasa biru. Orang biru ni santai, macam malam ambil kecuali lah, alah biarlah dia lantak dia. Habis tu Ustaz, dalam banyak-banyak cerita kita tentang warna-warni ni, antara 4 color ni, siapa yang paling bahagia agaknya? Dia bahagia dengan cara dia tau. Maksudnya bagi saya contoh orang merah bahagia dia apabila dapat menyelesaikan masalah. Sebab masalah tu rasa dia macam okey, rumah tangga ada masalah. Dia dapat selesaikan tu, ini satu kepuasan buat dia. Pencapaian. Betul kan? Orang kuning bahagia dia apabila SOP. Orang kuning maknanya rumah tersusun, tak sepah-sepah. Maknanya bahagia dia. Orang kuning, orang hijau bahagia dia apabila dia dapat maksudnya memahami orang lain dan orang pun faham dia. Orang biru bahagia dia memang maksudnya dengan gurau-gurau, gelak-gelak lah apa semua. Sempoi, santai. Masing-masing boleh jadi happy. Cara masing-masing. Yang penting jangan kacau orang tu punya happy kan. Sekali kau kacau, memang macam-macam warna keluar nanti kan. Aduh. Okay. So Ustaz, kita tadi dah cerita tentang apa tadi? Tentang raya, tentang puasa, tentang Palestin. Semua kita pergi ni. Dan Ustaz rasa antara banyak-banyak dalam warna-warna tadi tu satu. Dan juga macam dalam kita dalam PKP ni kan Ustaz, kita ada new normal. Apa Ustaz rasa new normal yang Ustaz sedang biasakan sekarang? Okey. Berbeza yang dulu. Paling kurang saya dapat berkuliah satu hari 2 kali lah ya. Malam sekali. Serius Pagi? Pagi sekali pukul 8,
malam pukul 10 kan. Maknanya setakat ni maknanya itulah norma baru. Jadi biasanya kita ngajak muzik kat surau kan. Maknanya kalau muzik kat surau tu kalau ceramah perdana ramailah kan sampai berapa ratus orang kan. Kalau macam ceramah yang memang berjadual tu biasanya 100 200 orang. Tapi malam ni tengoklah dekat 400 orang, 330 orang yang tengok. Dan yang tengok tu pula bukan saja katakan kalau kita sah alam orang sah alam je lah yang tengok. Sah alam. Orang sah alam. Tengok pakai t-shirt. Tengok pakai t-shirt lepas tu kan. Tengok pakai t-shirt dekat sah alam. Alah. Lepas tu kalau sekali-sekali kalau nyanyi tu adalah orang buat sikit Tapi maknanya sekarang kan yang menonton kita masya-Allah daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada UK. Tadi ada daripada England ada, daripada US ada, daripada Australia ada, macam-macam tempat ada kan. Daripada UK, Hulu Kelang pun ada. UK tapi Hulu Kelang pun ada. Pun ada. Kapeh honor lah. Kapeh honor lah, nak kene. Walah alhamdulillah nongkrong-nongkrong sing apik-apik lah alhamdulillah. Okey Ustaz, apa nama? Apa kita nak cerita? Oh ni dalam kita tajuk kita baik, lebih baik dengan terbaik Ustaz. Boleh tak cerita ataupun bagi pesan pada kita orang ni, ada tak tanda-tanda ibadah kita Ramadan lah khususnya kan diterima? Adakah tanda-tanda tu boleh terlihat pada orang yang menderma tu Allah tunjukkan tanda dia masa di dunia ni Ustaz? Kalau ada tu macam mana tanda-tanda tu Ustaz? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak kurniakan seorang itu syurga dekat akhirat, Allah akan bagi syurga tu di dunia lagi. Apa syurga di dunia? Syurga di dunia ni ketenangan hati. So maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi neraka ke akhirat, auzubillah, Allah akan bagi neraka tu di dunia lagi. Apa neraka di dunia? Dicabut ketenangan hati tu. Sebab tu maknanya kita boleh ukur tau. Maksudnya kalau hati kita ni tenang, ibadah kita tenang, lepas Ramadan makin tenang, maksudnya ibadah kita tu dah menghampirkan kita ke syurga. Tapi kalau masih sama, masih hati tu maknanya hati tu masih marah-marah dan sebagainya. Cacat merbah. Cacat merbah maknanya belum lagi. Jadi maknanya kita boleh ukur. Dan benda ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Allah sebut panggilan ahli syurga dengan orang yang tenang jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhanmu dan redha lagi diradai. Wadkhuli jannah ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannah, masuklah kamu di syurga. Maksudnya waktu kita berusaha tau untuk jadi maknanya orang yang mempunyai hati yang tenang. Sebab tenang tu dia syurga yang didahulukan. Al-jannatu ajilah, syurga yang didahulukan. So maksudnya dia beribadah sampai hati menjadi tenang, kan? Baca Quran sampai hati menjadi tenang. Dia bersedekah sampai hati menjadi tenang. Dia buat apa pun biar hati sampai jadi tenang. Oh insya-Allah, masya-Allah. Itu tadi insya-Allah kita doakanlah sahabat-sahabat kita yang menonton ni semua yang tenang-tenang semua kan. Bila Ustaz sebut tenang tu tenang je. Habis ada orang kata 2-3 hari ni perasaan tak tenang je alam sekitar, pokok-pokok, ada yang nampak pokok sujud tak? Lepas tu macam suasana alam sekitar tenang. Adakah itu juga tanda-tanda untuk kita amal kita baik, dan juga adakah itu juga tanda-tanda Lailatul Qadar Ustaz, malam ganjil kan? So, jadi orang yang tenang, dia akan merasakan keliling dia tu tenang. Maksudnya, siapa yang akak ni rasa macam tenang je, maknanya ibadah tu diterima insya-Allah. Kan? Maksudnya, dia dapat rasa macam redup dan macam tenang je lah. Dia dapat ada awareness, ada kesedaran, tenang je lah semua. Tu maksudnya, insya-Allah mudah-mudahan ibadah tu diterima. Kan? So maksudnya, dia dapat merasai ketenangan ada di sekeliling. Masya-Allah. So kat situ mungkin boleh jadi tanda-tanda juga jalan untuk kita dapat Lailatul Qadar ataupun amal tu diterima tak Alhamdulillah. Nampak nurtizen semua tenang-tenang ya insya-Allah semua. Kita moga-moga sebab tu kita tukar daripada netizen ke nurtizen. Kan? Betul Ustaz. Ustaz teruskanlah nurtizen. Ustaz kita kena buat pattern kan tu Ustaz, nurtizen nanti orang ambil. Okey Ustaz, kita sampai pukul apa? Ana risau pula tengok time. Nanti kan tiba-tiba kan terputus. Ustaz dah sampai doa kan terputus. Sebab ana saya dah biasa buat, dah dibenarkan lebih sejam. So jadi maknanya ini mesti diberi ratus-ratus ribu ni peminat ni.
Alhamdulillah. Jadi kalau televisi kamu Alhamdulillah. tak ada masalah sekarang. Alhamdulillah. Oh, ya ke? Ah, Alhamdulillah. Okey, ada tak yang nak request Ustaz nyanyi ke zikir apa-apa? Bagi tahu kat kita, nanti kita request kat Ustaz. Malam ni biar Ustaz je. Si Pian tanya je. Baik, sama-sama tu kita cerita juga lah Ustaz. Di Islamic Relief Malaysia ni untuk sahabat-sahabat kita yang kalau nak buat komitmen ataupun nak committed untuk membantu, walaupun kempen kita setiap musim ada, Ramadan ada kempennya, lepas ni kita fokus pula untuk korban, lepas tu ada juga yang potong gaji tiap bulan ke akaun Islamic Relief Malaysia. Pergi je kat website ataupun media sosial Islamic Relief Malaysia, kat situ ada info kan. Ada orang tu memang rajin istiqomah Ustaz, tiap bulan dia buat potongan gaji. Paling kurang RM10 ada yang RM5 tapi dia istiqomah kat situ kan. So macam Ustaz boleh tak ceritakan apa kelebihan orang yang kadang-kadang dia buat benda kecil. Ada orang nampak mana lah RM5 je. Tapi istiqomah tu, dan sampai dia terlupa yang dia pernah istiqomah dah 5 tahun dulu dia start menyumbang setiap bulan. Macam mana Ustaz kita tips nak jadi macam tu? Itu yang sebenarnya bagus kan. Maksudnya kita buat konsisten istiqamah. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut, Allah Subhanahu Taala suka amalan kita ni sentiasa istiqamah, mana konsisten, wa in qalla, walaupun sikit kan. Jadi memang betul maksudnya ada orang yang memang dia buat penolakan daripada bank. Sekarang ni mudah. Orang boleh berderma daripada rumah je. Online. Dulu kan tercari-cari kan, tabung masjid mana cari. Sekarang ni daripada rumah je boleh buat. Dengan online banking dan sebagainya online kan. Duit raya pun jangan lupa Ustaz, online duit raya. Duit raya pun online Alhamdulillah. Itulah. Jadi maknanya dan kalau yang kita sikit. istiqamah tu, itu kadang-kadang bagus dia bila kita tak perasan. Jadi maknanya amalan kita tu maknanya tidak mudah untuk syaitan bisikkan untuk dirosakkan. Kalau kita ingat amalan kita, ujian dia adalah syaitan boleh berbisik-bisik dan syaitan boleh cakap. Maksudnya kau tengok, dah kita boleh riak kan, seorang tu boleh riak, seorang tu boleh mengungkit-ungkit. Tapi kalau kita istiqamah sampai kita terlupa yang kita buat tu, bagusnya kita lebih mudah nak jaga amalan kita tu. Tu lagi mudah. Maknanya walaupun sikit tapi istiqamah, benda ni akan cover kita daripada kita lalai, leka, lupa kan, lara semua Ustaz InsyaAllah. Jadi biarlah yang sikit-sikit tapi istiqamah. Tapi DJ Pian kan, maknanya PKP ni kita bersedekah pun rajin juga dengan internet maksudnya online banking. Bershopping pun boleh tahan. Alamak. Itulah kesian abang postman, sekali bawa barang dah macam tak balance motornya Ustaz. Barangnya banyak, yang sebelah blender, yang sebelah sini oven pun ada juga. Semua Lazada, Grab, semua push laju, semua habis. Itulah. Tapi kita sangka baik Ustaz. Kita sangka baik dia orang banyak shopping, banyak juga sedekahnya kan? Ya. Ataupun dia belikan oven tu untuk sedekah kat orang. Dia tulis alamat kat alamat orang lain. Untunglah kalau kita dapat. Ada tak orang boleh tulis alamat kat IKIM ke kan? At least kita orang boleh dapat sikit. Okey Ustaz, dah kita pun dah sampai ujung lah. Beli blender, tulis alamat kat Pian nanti. Ustaz Muhammad tak apa, Ustaz Muhammad dah kaya, Ustaz Amin dah kaya dah. Baik Ustaz, kita dah sampai kita dah sampai ke penghujung untuk ni, kita pun dah sampai ke hujung Ramadan. Lepas tu rasanya diam tak diam dah berapa kali kita dapat online sama. Ustaz pun dekat Radio IKIM pun dapat juga on air Pesona di Zahra, walaupun tak dapat datang tapi ramai yang dapat manfaat ilmu Ustaz. Jadi untuk malam ni pun dapat juga on air, dapat juga manfaat daripada ilmu yang Ustaz kongsikan hari ni. Jadi terima kasihlah juga Nurtizen semua. Dan mungkin Ustaz, sebelum kita doa, ada sikitlah kesimpulan pesanan Ustaz untuk kami semua jadi lebih baik dan terbaik. Okey. Alang-alang kita cerita mengenai menyumbang kan. Okey. Saya nak bawa satu analogi Okey. Katakan katakan saya ada 100 beg. Saya ada 100 beg. Tangan saya ada 2 je. Tak tahulah kalau tangan Nurtizen ada lebih ke belakang lagi 2 macam ni kan. Okey. Tangan kita 2 ni je. Okey, DJ Pian sekejap lagi ada orang minta DJ Pian untuk bacakan kasidah Sunan Bonang. Sing di toh?
Sunat Monang yang ilir tu. Oh alah, ada lagi request. Ada lagi Boleh. request lagi. Boleh, I tunaikan nanti I cari diri. Ustaz cerita dulu. Okey. Jadi katakan kita ada 100 beg. Jadi tangan kita ada 2 saja. Saya tentulah tak mampu nak bawa semua beg saya. Jadi saya pun minta, DJ Pian, boleh tak tolong angkatkan beg saya? Jadi DJ Pian tolong, orang lain pun tolong, kan pergi ke kereta saya tu Jadi semua tolong pakai tolong hantar lah kan sampai kat kereta saya. Oleh kerana beg tu beg saya, yang lain tolong bawa aja sampai kat kereta tu, akhirnya dia akan pulang kat saya juga. Sebab beg tu beg saya. Maksudnya dia akan pulang kat saya juga. Macam tu juga hari ni kita ada harta, kita nak bawa semua harta kita ke akhirat, kita tak mampu tau. Jadi kita minta tolong orang lain tolong bawakan. Dengan jalan mana? Dengan jalan berwakaf, dengan jalan bersedekah, dengan jalan berinfak, kan? Oleh kerana itu tu adalah harta kita, duit Allah anugerah pada kita, dekat akhirat dia akan pulang balik kat kita. Dia mesti pulang balik kita. Sebab itu apa yang kita infakkan, apa yang kita bagi sebenarnya untuk kita tau, bukan untuk orang itu. Sebab itu jangan kita fikir, aku dah bagi banyak dah dekat dia. Jangan. Sebenarnya kita bagi itu adalah untuk kita sebenarnya. Dia tu tolong bawakan aja. Dan oleh kerana itu harta kita, akhirat mesti akan pulang kat kita balik. InsyaAllah. Hari ni kita ingat, macam seolah kita nak bawa semua, kita takkan mampu bawa semua. So terlibatlah dengan benda kebajikan, benda-benda yang infak, wakaf dan sebagainya kan. Malam ni kita dengan Islamic Relief kan. Maknanya boleh buat. Kalau tak boleh bagi banyak, jangan langsung tak bagi. Tapi maksudnya kita adalah infak, sedekah dan sebagainya. Kan? So maksudnya dia akan balik ke kita. Jangan ingat kita bagi banyak tu, aku dah bagi banyak kat dia, dah tak payahlah tak. Kita bagi banyak tu sebenarnya adalah untuk kita tau, bukan untuk dia pun. Dia tolong bawakan je besok. Masya-Allah. So dalam satu video Islamic Relief UK baru ni ada yang ceritakan diceritakan tentang Sayyidatina Aisyah. Katanya bila Sayyidatina Aisyah nak menerima duit dinar atau dirham, maksudnya duit shilling kan. Beliau Sayyidatina Aisyah akan letak minyak wangi dekat duit shilling tu ataupun dinar atau dirham tu. Lepas tu bila ditanya kenapa letak minyak wangi, lepas tu nak bagi sedekah kat orang, sebab duit ini adalah nak diserahkan pada Allah Ta'ala. Jadi aku kena serahkan yang baik-baik, yang elok-elok. Sebab ini akan sampai adalah apa yang kita ada untuk kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ustaz, maknanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita bagi yang terbaik insya-Allah. Masya-Allah. Kita analogi terbaik Ustaz tadi tu, insya-Allah kita sama-sama tolong menolong, membantu. Okey. Insya-Allah. Okey, jom kita dengar. Ilir. Lepas tu terus doa Ustaz mentang-mentang boleh lebih sejam disuruh aku qasidah pula. Okey, bismillah. Kita try Okey, bismillah. Kalau Ustaz nak sambung, kena nak gile-gile. Tak apa, sila. Sila. Mau okeylah. Okey. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar cah angon penek no belimbing kuwi lunyu yo penek no kanggo baso dodo tiro. Bahasa Melayu, bangunlah tanaman sudah bersemi demikian menghijau bagaikan pengantin baru anak gembala panjatlah belimbing itu biar licin dan susah. Tetaplah engkau panjat untuk membasuh pakaianmu. Itu sebahagian. Masya-Allah. Dan terjemahan. Menurut hebat Ustaz syair qasidah ni nak bagi dakwah, ajak orang beribadah. Terima kasih. Siapa yang ajar Ustaz letak sound effect ni? Tentulah DJ Pian. Tentulah DJ kita. Masya-Allah. Ni mesti Yati yang ajar ni. DJ Yati
Okey. Kita Ustaz, Masya Allah. Jom kita tutup majlis kita malam ni. Ustaz doakanlah moga kita semua dapat Ramadan yang terbaik. Kan dapat Syawal yang terbaik untuk musim dan bertabah bersabar dengan PKP kita ni Ustaz. Fadal masykurah. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Zibian. Kita akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, Ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, Ya Allah, bantulah urusan mereka, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, Ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, Ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, Ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, Ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, Ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, Ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama Sebelum Ustaz. kita akhir, Terima kasih. mungkin boleh kongsikan apa nama IG Didipian, boleh follow. Baik. Untuk sahabat-sahabat Nurtizen yang didoakan, moga dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki juga. Jangan lupa kalau Islamic Relief Malaysia, laman web rasminya islamic-relief.org.my. Kat situ ada semua maklumat untuk sumbangan, untuk menjadi sukarelawan pun boleh, dan juga kempen-kempen yang dibawakan. Di media sosial cari je Islamic Relief Malaysia. Kalau Wak Pian ataupun DJ Pian, cari je Sufian Amrin. Di Instagram, di Facebook, insya-Allah kita boleh berinteraksi. Yalah, cari je Ustaz Amin, insya-Allah jumpa kat IKIM. Insya-Allah Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak kepada DJ Pian dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sedang Nurtizen yang saya sayangi dan selalu akan kebaikan sekalian. Okey, jangan lupa pagi esok pukul 8 pagi, kuliah kita seperti biasa. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ada orang cakap, wah, tasbih kafarah ni macam dodoi lagu pula nak tidur sebelah malam. Tak kisahlah. Jadi maknanya kelebihan tasbih kafarah ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita sempena dengan kuliah ilmu ini, dan akan ada yang akan lekat dalam hati dan akal kita patah-patah ilmu tu dan berguna pada kita, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, insya-Allah jumpa pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.